Baik, untuk bahagian kedua yang perlu kita kuasai di dalam topik ini ialah pelan dan donghakan. Okey, dua perkara, pelan dan donghakan. Yang pertama, pelan. Pelan bagi suatu objek ialah unjuran ortogonnya pada satah mengufuk. Okey, kalau kita tengok contoh tadi, okey, contoh ni tadi. Ni dia. Unjuran ortogon pada satah mengufuk. Maknanya gambaran jauh tersebut seolah-olah kita melihat objek tersebut dari atas dan dia membentuk satu unjuran ortogon di sebelah bawah, iaitu satah mengufuk. Okay, itu plan. Okay, yang saya bulatkan ni, ini ialah dia punya unjuran ortogonnya pada satah mengufuk. Ini dipanggil sebagai plan. Ini saya masukkan di dalam bulatan ni. Okay, yang kedua, donghakan. Donghakan bagi satu objek ialah unjuran ortogon objek itu pada satah mencancang. Okay, maknanya sebelah tepi lah. Sebelah tepi. Baik, ini contoh. Saya tandakan sebagai X ialah donghakan sebagaimana dilihat dari sebelah X. Ini garisan ataupun unjuran pada satah mencancang. Maka dia akan membentuk satu image bayangan di sebelah kanan dengan bentuk yang saya highlightkan di dalam bulatan berkenaan. Selain daripada kita melihat donghakan daripada bahagian X, kita juga boleh melihat daripada bahagian depan yang saya tandakan sebagai Y. Perhatikan garisan unjuran ni dan dia membentuk satu image bayangan di atas satah mencancang di sebelah belakang objek ni. Perhatikan garisan ni bagaimana ia terbentuk daripada garisan bucu di sebelah hadapan objek berkenaan. Okay, ini ialah pelan dan donghakan. Jadi perkara yang boleh kita ringkaskan di sini ialah pelan ialah gambaran objek berkenaan seolah kita melihat dia daripada atas. Manakala donghakan ialah gambaran objek tersebut kita lihat dia seolah-olah daripada sebelah tepi ataupun daripada sebelah hadapan. Itu dua perkara yang perlu kita tahu dalam topik ini, iaitu pelan dan donghakan. Okey, ya, standardkan dalam bulatan ni. Okey, kita ambil satu contoh, contoh ketiga. Lukis dengan skala penuh, pelan dan donghakan objek di bawah sebagaimana dilihat dari X. Okey, ya, sebagaimana dilihat dari X. Okey. Sorry. Yang pertama kita lukis dengan skala penuh, plan dia dulu, plan. Plan gambaran dia dari atas. Jadi kita bawa garisan unjuran ni dari atas dan dia akan membentuk satu segi empat, dua segi empat di sebelah bawah di atas satah mengufuk. Dan untuk kita lukis dia semula, inilah gambaran dia dengan skala penuh. Kita perhatikan bucu-bucu dia dulu. Okey, ya. Ni yang atas ni adalah bucu A/B, maksudnya di bawah dia ada B. Manakala F/E, atas ni F, bawah dia ada E. Seterusnya D/C. Sini kedudukan dia D, di bawah dia ada C. Manakala di hujung ni ada H, bawah dia ada J, berikutnya G, bawahnya ada M dan juga L, di bawahnya ada K. Bagaimana dengan maksud skala penuh ni? Maksudnya kalau ukuran di sini C pergi ke K 8 cm, kita mesti lukis dia dengan ukuran sebenar lah 8 cm. Begitu juga 3 cm dan juga 3 cm. Jadi ini ialah plan. Bagaimana dengan donghakan objek sebagaimana dilihat dari X? Okey, ya. Ini dia punya garisan unjuran dan dia akan membentuk image di sebelah kanan ni nanti di atas satah mencancang. Okey, ini dia image bagi objek sebagaimana dilihat dari X. Jadi untuk kita lukis dia dengan skala penuh, ini lukisan dia. Kita lihat bucu-bucu yang berkenaan. A depan dia ada H, ni A/H. Sebenarnya B depan dia ada J. C depan dia ada K, D depan dia ada L, E, M partner dia F dan juga G. Bagaimana dengan ukuran ataupun skala penuh? Ukuran skala penuh. Okey, 6 cm ni, tinggi ni 6 cm. Perhatikan nak panah ni. Kemudian 6 cm. Kemudian tepi ni 3 cm. Ni pun 3 cm dan 4 cm. Baik. Apa yang sebenarnya untuk kita lukis dalam amalan peperiksaan lah? Untuk peperiksaan, yang perlu kita lukis adalah gambaran ni. Okey? Gambaran ni.
garisan unjuran yang saya tunjukkan ni, objek di atas satah mencancang ataupun objek di atas satah mengufuk, kita tak perlu lukis. Yang perlu kita lukis hanyalah lukisan atas satah mencancang ataupun satah mengufuk dalam bentuk 2 dimensi. Okey. Dalam video yang ketiga nanti saya akan fokus kepada bagaimana cara kita nak menjawab soalan berkenaan plan dan dongakan.